Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang membincangkan tentang hadis yang berkait dengan hukum hakam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan bab puasa. Hadis yang ke-683 katanya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal faqala rajulun minal muslimin fa innaka ya Rasulullah tuwasil qala wa ayyukum mithli inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini falamma abaw an yantahu 'anil wisal wasala bihim yawma thumma yawma ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa wisal. Lalu ada seorang lelaki dari kaum muslimin yang berkata, wahai Rasulullah, akan tetapi mengapa kamu melakukannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah di antara kamu yang mampu berbuat seperti diriku? Kerana sesungguhnya meskipun aku bermalang, namun Tuhanku memberikan makan dan minum. Kata baginda, melihat mereka tidak mahu menghentikan wisalnya, baginda melanjutkan puasanya bersama mereka hari berikutnya. Kemudian hari berikutnya lagi. Sesudah itu mereka melihat hilal, yakni bulan Syawal, maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya hilal muncul terlewat, nescaya aku akan mewisalkannya lagi terhadap kamu. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian dengan nada menegur mereka sejak baginda melihat mereka tidak mahu menghentikan wisalnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu lepas kita telah sebut secara ringkas berkenaan apakah yang dimaksudkan dengan puasa wisal. Puasa wisal adalah puasa yang mana masuk terbenang matahari, masuk maghrib dia tak buka, dia tak makan, lepas tu disambung pula esok. Itu maksud puasa wisal. Puasa yang dilakukan oleh seseorang 2 hari berturut-turut, ataupun 3 hari berturut-turut, ataupun 4 hari berturut-turut, itu yang dinamakan sebagai puasa wisal. Yang mana dalam hadis ni Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan kepada kita bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat melakukan puasa wisal. Ketika mana Rasulullah melarang sahabat melakukan puasa wisal, ada seorang daripada sahabat khabar kepada Rasulullah, tanya Rasulullah, Rasulullah larang kepada kami melakukan puasa wisal, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri melakukan puasa wisal. Maka apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab? Kamu tidak sama dengan aku. Aku bermalam, Allah Ta'ala memberi kepada aku makanan, dan Allah Ta'ala beri kepada aku minuman. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahawasanya para sahabat tetap tidak mahu berhenti daripada melakukan puasa wisal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa wisal bersama dengan sahabat sehari.
sambung pula sehari. Jadi puasa dah sehari, lepas tu sambung pula, secara kebetulan setelah 3 hari berpuasa berturut-turut nampak bulan Syawal. Rasulullah kata, kalau dak nampak bulan Syawal, aku akan tambah lagi puasa wisal. Seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menghukum kepada sahabat ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang mereka itu melakukan puasa wisal, tetap mereka itu melakukan puasa wisal. Okey, itu maksud hadis ini secara ringkas. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni kita dapati bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa wisal. Itu yang pertama. Yang keduanya, Rasulullah melarang sahabat daripada melakukan puasa wisal. Maka kata ulama, puasa wisal adalah perkara yang menjadi khususiat kepada Rasulullah. Maksud dari perkara khususiat, perkara ini adalah dibenarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diizinkan kepada Rasulullah, tidak kepada orang lain. Jadi benda ni adalah benda yang khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, Rasulullah larang kepada sahabat melakukan puasa wisal. Maka di sini ulama berbincang, adakah larangan ini larangan haram ataupun larangan makruh? Baik, di sini berlaku perselisihan di kalangan sahabat. Begitu juga berlaku perselisihan di kalangan ulama-ulama mujtahid. Sebahagian daripada ulama mujtahid, mereka berpandangan bahawasanya larangan ini adalah larangan haram. Ada sebahagian yang lain mengatakan larangan ini adalah larangan makruh. Jadi berlaku khilaf di antara ulama. Jadi Rasulullah larang. Ada yang mengatakan larangan haram, ada yang mengatakan larangan makruh. Dan ada juga ulama melihat bahawasanya kalau seseorang itu melakukan puasa wisal menyebabkan boleh mendatangkan mudarat kepada diri dia, maka hukum dia adalah haram. Tetapi kalau tidak mendatangkan mudarat kepada dia, maka hukum dia adalah harus. Baik, jadi ada beberapa pandangan di kalangan ulama berkenaan dengan puasa wisal. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Majoriti ulama mengatakan puasa wisal kepada selain daripada Rasulullah adalah dilarang, kerana Rasulullah melarang para sahabat melakukan puasa wisal. Okey, itu mengikut majoriti ulama. Namun ada sebahagian daripada ulama dia melihat kepada kalaulah sekiranya orang itu mampu. Kalau sekiranya orang itu mampu dan dia iman dia kuat, dia mampu, kalau dia melakukan puasa wisal sekalipun, dia tidak akan mengabaikan, dia tidak akan cuai dalam kewajipan-kewajipan dia yang lain, seperti sembahyang fardu, seperti ibadat-ibadat yang lain, dalam hal mencari nafkah kepada keluarga dia, dia tidak mengabaikan perkara tersebut, maka sebahagian daripada ulama mengatakan harus. Tapi ini pandangan minoriti, bukan pandangan majoriti. Bahkan di sana ada beberapa athar yang meriwayatkan bahawasanya Abdullah bin Zubair, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia puasa wisal. Siapa ada riwayat sampai seminggu puasa wisal. Ada riwayat sampai ke 2 minggu puasa wisal. Allah, seminggu ni kau dak makan, teruk. Tapi Allah Taala bagi kekuatan kepada dia tu sampai ke seminggu puasa wisal. Dak makan benda seminggu. Ada hak yang 2 minggu, ada riwayat menyebut 2 minggu dia puasa wisal. Tegar kita kali. Dak makan boleh 2 hari mana. Ketua kepala lutut sungguh ada orang tak biasa ni, tapi dia molek-molek ada. Baik, okey, jadi Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, dia pandangan dia bahawasanya larangan ini adalah larangan kerana Rasulullah kesiang kepada para sahabat. Jadi bagi orang yang mampu tidak menjadi masalah. Okey, itu pandangan dia. Namun pandangan majoriti ulama, sama ada di kalangan sahabat ataupun di kalangan ulama yang lain, bahawasanya puasa wisal dilarang kepada ummah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawl az-zuri wal 'amal bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wal lafdhu lah. Daripadanya, yakni daripada Abi Hurairah
Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak mahu meninggalkan perkataan bohong, perbuatan dusta dan sikap jahil, maka Allah Ta'ala tidak memerlukan puasanya meskipun dia meninggalkan makan dan minumnya. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ni diriwayat juga daripada Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Daud. Nah, cuma lafaz yang kita baca saat ni adalah lafaz Abu Daud. Lafaz Imam Bukhari maksud dia sama tapi ada sedikit berbeza. Lafaz berbeza tapi maksud sama je. Yang mana dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya barang siapa yang tidak meninggal perkataan dusta, dia qaul az-zur, perkataan jahat. Dia perkataan jahat, dia merangkumi pelawak, dia merangkumi mengumpat, ngacung jadi batu api. Jadi perkataan-perkataan yang dilakukan oleh mulut yang maksiat, maka dia masuk di bawah perkataan qaul az-zur, dia masuk di bawah qaul az-zur. Baik, saksi pelawak, sepatutnya dia tak tahu benda tapi dia menjadi saksi bahawasanya dia tahu perkara tersebut. Tu jadi dia panggil dia saksi dusta. Dia masuk di bawah perkataan qaul az-zur. Sesiapa yang tidak meninggal perkataan zur, perkataan jahat, perkataan batil, dan dia tidak meninggal melakukan perbuatan yang batil. Perbuatan yang batil ni ia merangkumi segala maksiat, wal jahal, dan dia tidak meninggalkan kejahilan dalam perbuatan dia. Dia kejahilan dalam perbuatan ini adalah melakukan maksiat. Orang yang melakukan maksiat adalah orang yang telah melakukan sesuatu kejahilan. Kerana dia saat itu jahil tentang kedudukan Allah. Dia sebenarnya jahil tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang melarang dia melakukan perbuatan tersebut, tiba-tiba dia lakukan. Jadi dia tidak mengetahui perintah Allah, dia tidak mengetahui mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga sanggup dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang melakukan maksiat, dia termasuk dalam golongan orang-orang yang bodoh. Itu maksud dia, orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak tahu kala benda berkenaan dengan kedudukan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang tu berpuasa tapi tiba-tiba mulut dia tak jaga, perbuatan dia tidak jaga, mata dia sering memandang kepada maksiat. Ketika dia berpuasa, mata masih lagi memandang kepada perkara maksiat, tangan masih lagi buat maksiat, kaki masih lagi buat maksiat sebagai contoh. Maka apa hak yang disebut oleh Rasulullah? Maka tidaklah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala hajat. Allah Ta'ala tidak memerlukan dia meninggal makanan dan minumannya. Maksudnya Allah Ta'ala tidak memerlukan dia meninggal makanan dan minumannya. Maksudnya dia tidak makan dan tidak minum. Maksudnya dia berpuasa saat ni itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak terima ataupun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa kita faham daripada hadis ini adalah antara syarat penerimaan ibadat puasa kita adalah kita mesti kena menjaga mulut kita daripada berlafaz dengan perkataan ataupun berkata dengan perkataan yang dilarang oleh agama. Begitu juga kita kena jaga mata kita, kita kena jaga telinga kita, kita kena jaga tangan kita, kaki kita, perut kita, kemaluan kita daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan maksiat, ketika seseorang itu melakukan ibadat puasa, ia memberi kesan kepada ibadat puasa itu sendiri. Maksud memberi kesan adalah tidak diterima ibadat puasa dia daripada segi hukum fiqh, selama mana ia tidak membatalkan ibadat puasa dia, tidak melakukan perkara yang membatalkan ibadat puasa dia, tetap ibadat puasa dia sah. Namun untuk mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti kena cukup beberapa syarat. Antaranya dia kena jaga anggota-anggota dia daripada melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok kepada definisi puasa, puasa ini adalah kita menahan diri kita daripada makan, minum, bersetubuh pada siang hari Ramadan, start daripada keluar fajar hingga terbenam matahari dengan niat pada malam hari. Okey, itu puasa. Jadi bermakna apabila kita belajar hadis ni, apabila kita dengar hadis ni, ternyata sebenarnya ibadat puasa yang dituntut oleh agama bukan hanya sekadar itu, bukan lebih daripada itu lagi. Maksudnya bukan hanya semata-mata kita tahan diri kita daripada makan, daripada minum, daripada bersetubuh, bahkan kita kena tahan juga diri kita daripada melakukan perkara yang tidak diredai oleh Allah, sama ada dengan mulut kita ataupun dengan anggota-anggota yang lain. Jadi ibadat puasa yang sempurna, hak yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berpandukan kepada hadis ini adalah seorang tu dia menahan diri dia daripada makan, minum, bersetubuh dan perkara yang membatalkan puasa, start daripada keluar fajar hingga terbenam matahari dengan niat yang tertentu, serta dia menjauhkan diri dia juga, dia menahan diri dia juga daripada melakukan perkara yang dilarang oleh syarak, perkara yang dikatakan sebagai maksiat, yang dikatakan sebagai mungkar, yang dikatakan sebagai fahsya. Dia kena jaga, barulah ibadat puasa dia sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa huwa sha'im wa yubashir wa huwa sha'im walakinnahu amlakukum li irbih, muttafaqun alaih, wal lafdhu li Muslim wa zada fi riwayatin fi Ramadan. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya bahawa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium dan bersentuh kulit, pernah mencium dan bersentuh kulit dengan isterinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berpuasa. Namun baginda adalah orang yang paling mampu di antara kamu dalam mengekang berahinya. Maksudnya orang yang paling mampu untuk menahan dirinya daripada melakukan persetubuhan pada siang hari Ramadan setelah daripada dia cium isteri dia, setelah daripada berlaku persentuhan kulit dengan isteri dia. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan lafaz yang kita baca saat ini adalah lafaz Imam Muslim. Namun ada penambahan dalam satu riwayat, ia berlaku pada bulan Ramadan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu taala anha adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak sekali hadis-hadis yang dia menceritakan hak yang orang lain tak tahu, melainkan dia saja hak yang tahu. Kerana perkara tersebut berlaku di dalam rumah dia, orang lain tidak melihat, hanya isteri saja melihat. Jadi apa antara perkara yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah ketika bulan puasa, maksudnya ketika bulan Ramadan siang hari ketika Rasul berpuasa, juga isteri dia berpuasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah cium isteri dia. Maka hadis ini menunjuk bahawasanya cium isteri pada siang hari Ramadan ia tidak membatalkan puasa. Cium isteri pada siang hari Ramadan ia tidak membatalkan puasa. Baik, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersentuh kulit. Bersentuh kulit, berlaku persentuhan kulit dia dengan isteri dia ketika dia sedang berpuasa. Jadi bermakna kata ulama, berlaku persentuhan kulit seorang lelaki dengan isteri dia pada siang hari Ramadan ketika dia sedang berpuasa, ia tidak membatalkan puasa. Baik. Cuma muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama bincang ataupun ulama berbincang berkenaan dengan masalah hukum cium isteri dan hukum persentuhan kulit yang berlaku ketika seseorang itu sedang berpuasa dengan isteri dia. Jadi hukum menyentuh kulit isteri, berlaku persentuhan suami dengan isteri ketika sedang berpuasa, apakah hukumnya? Di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunangnya.
Yang mana hadis tersebut juga daripada Abi Hurairah, diriwayat daripada Abi Hurairah, yang mana kata Abi Hurairah, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil mubasharati lis-sha'im. Ada seorang lelaki dia datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya kepada Rasulullah tentang persentuhan kulit di antara suami dengan isteri dia ketika seorang itu sedang berpuasa. Ditanya Rasulullah, lagu mana kalau kita puasa tapi kita sentuh kulit dengan isteri kita? Baik, sentuh kulit macam kita kata contoh peluk isteri, sebagai contoh. Baik, letak muka tepi muka, pipi tepi pipi isteri sebagai contoh. Baik, gosok betih, isteri gosok betih tok lelaki pecek, ataupun tok lelaki pecek betih isteri ketika sedang berpuasa. Apakah hukum? Jadi ada seorang lelaki tanya Rasulullah. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, farakhasalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keizinan kepadanya. Rasul kata apa, tak ada masalah, boleh je. Hak tak boleh bersetubuh. Jadi kalau hanya setuh-setuh kulit tak ada masalah. Itu kata Rasul kepada dia. Kemudian kata Abu Hurairah, wa atahu akhar fasa'alah. Tiba-tiba datang pula seorang lelaki yang lain bertanyakan kepada Rasulullah soalan yang sama. Lepas daripada Rasul bagi keizinan kepada orang tersebut, ada orang lelaki yang lain mari tanya Rasul soalan yang sama. Maka fanahah, Rasul larang. Rasul kata tak boleh. Sudah. Hak mula-mula Rasul kata boleh. Hak yang kedua Rasul kata tak boleh. Maka kata Abu Hurairah, fa idzal ladzi rakhasa lahu syekh wal ladzi nahahu syab. Rupa-rupanya orang hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi izin kepada dia untuk berlaku persentuhan kulit dia dengan isteri dia ketika dia sedang berpuasa, rupa-rupanya dia adalah orang tua dah. Manakala orang hak yang Rasul larang adalah orang muda. Maka ulama mengambil daripada hadis ini bahawasanya hukum cium dan peluk isteri, persentuhan kulit di antara suami dengan isteri ketika sedang berpuasa, hukum dia kadang-kadang makruh, kadang-kadang harus. Bilakah makruh? Makruh kalau sekiranya orang saat itu kalau dicium isteri akan menggerakkan syahwah dia. Adakah disyaratkan tua dan muda? Kata tak, dia kata ulama bukan disyaratkan tua dan muda, tapi Rasulullah bagi izin kepada orang tua sebab melihat kepada kebiasaan orang tua ni tak macam orang muda. Kebiasaan orang tua main setengah-setengah orang tua mati pucuk dah. Tak ada dah nak gerak-gerak syahwah ketika benda ketika setuh isteri dia. Okey, biasa begitulah orang tua. Tak macam orang muda laju. Orang muda lain, orang muda laju. Hak sepatutnya benda sejakohnya nyagi bahan 10 jakoh. Tu bimbang gitu orang tu, orang muda. Baik. Jadi oleh kerana orang muda bimbang cium saat itu, peluk isteri saat itu akan menggerakkan syahwah dia, takut melangkah lebih lagi, maka hukum dia adalah makruh. Jadi maka ulama kata lagu mana? Kalau orang tu dah kira lah orang muda ke orang tua, kalau dia cium isteri, kalau dia peluk isteri akan menggerakkan syahwah dia, keinginan dia, takut melangkah lebih ke depan lagi, maka hukum dia adalah makruh. Tetapi kalau orang hak yang tak ada masalah tak ada masalah, jadi peluk ke cium tak ada masalah, tidak menggerakkan syahwah dia, maka ketika tu harus dia cium isteri, harus dia peluk isteri ketika dia sedang berpuasa. Namun hak yang lebih utamanya, hak yang lebih comelnya adalah dia jauhi perkara tersebut. Maksudnya hak comel tak payah buat lah. Cuma kalau buat pun tidaklah sampai ke makruh, jauh sekali sampai ke haram. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita faham dah lah. Kalau orang tanya apakah hukum cium isteri ketika kita sedang berpuasa, apakah hukum peluk isteri ketika sedang berpuasa, kita tahulah, jelas lah. Tak ada masalah lah, pada kita jelas dah hukum tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mana apabila dia peluk isteri dia tiba-tiba tubik mani, sebagai contoh. Kita kata dah tadi antara hukum dia harus dengan makruh. Orang tertentu harus, orang tertentu hukum dia makruh. Tiba-tiba dia peluk, dia tubik mani tak setarang. Okey, sebagai contoh, apakah
apakah hukum? Di mana kita tahu bulan Ramadan kan, bulan Ramadan benda yang dilarang dia ada ujian. Ada ujian. Tekoh bulan lain tak ada nafsu mana. Jadi bulan Ramadan jadi naik lain, nafsu jadi lain. Jadi nafsu jadi muda balik. Ujian nak orang ni ujian kan. Jangan main ujian. Macam kita pergi Mekah lah, kita pergi Mekah, antara benda yang dilarang oleh orang yang sedang berihram adalah bersetubuh dengan isteri. Jadi kita ketika kita bawa orang kita jadi mutawif, kita bawa orang, kita pesan sama. Pocik-pocik tua pun beringat tu, duduk tepi bini dalam bah tu beringat tu. Dia duduk sini ujian lain. Tiba-tiba ada seorang pok tu, dia jenis dia malu sikit. Dia kata, betul ustaz ya tu. Kita lepas daripada ihram, kita duduk tepi, kita rasa kareng jadi lain kata. Dia kata, kareng jadi lain kata. Duduk rumah, dah orang tua, dah duduk rumah tak pernah cara mana sibuk ke kerja. Duduk sana jadi kareng rasa lain. Dia rasa dia dah dalam ujian. Jadi kita dalam puasa, antara ujiannya adalah berkenaan dengan persetubuhan, sebab kita dilarang melakukan perkara tersebut. Jadi hak yang di luar Ramadan kareng tak ada mana, tapi masuk dalam bulan Ramadan jadi lain. Jadi bateri jadi penuh molek. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada segi hukum, kalau seorang tu cium isteri ataupun dia peluk isteri dia selama mana dia tidak bersetubuh, maka kita kepada hukum antara makruh dengan harus. Tiba-tiba keluar air mani. Okey, bagaimanakah kedudukan puasa dia? Kata ulama, kedudukan puasa dia batal. Kerana keluar air mani apabila kerana berlaku persentuhan. Jadi keluar air mani kerana keluar air mani ia terjadi melalui persentuhan kulit, maka ia membatalkan puasa. Tapi kalau bukan melalui persentuhan kulit, maka ia tidak membatalkan puasa. Keluar air mani ketika kita sedang berpuasa, ia terjadi ataupun ia berlaku ataupun ia lahir daripada persentuhan kulit seorang lelaki dengan isteri dia, maka ia membatalkan puasa. Jadi wajib dia kena qada balik. Dan wajib tak dia bayar kafarah? Wajib tak kena bayar kafarah? Puasa 2 bulan berturut-turut tak. Hak yang wajib kena bayar kafarah ataupun puasa 2 bulan berturut-turut tu bagi orang hak yang bersetubuh. Adapun kalau batal puasa dia dengan keluar mani bukan melalui persetubuhan, maka ia tidak mewajibkan kafarah tersebut. Okay, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajam wa huwa muhrim wa ihtajam wa huwa shaim, rawahu al-Bukhari. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam ketika Rasul sedang berihram, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Baik. Jadi Abdullah bin Abbas menceritakan bahawasanya ketika Rasul sedang berihram, Rasul berbekam. Jadi ini menunjukkan bahawasanya berbekam bukanlah dilarang kepada orang yang berihram. Tak ada masalah. Orang yang berihram boleh dia berbekam. Baik. Cuma orang berihram tidak boleh dia menghilangkan rambut. Dia tidak boleh menghilangkan bulu dia. Dia tidak boleh di sana ada pantang larang bagi orang yang sedang berihram. Jadi mengeluarkan darah melalui berbekam ataupun mengeluarkan darah melalui berpetik, mengeluarkan darah melalui urat, saluran urat, ia tidak merosakkan umrah ataupun haji dia. Bahkan diizinkan oleh syarak kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan perkara tersebut. Okey, kita bagi sebagai contoh. Kita buat sebagai contoh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau katakanlah kita pergi Mekah. Tiba-tiba sedang dalam ihram, salah seorang daripada kawan kita, nasallallahu salamata wal afiyah, ni kita buat contoh sahaja, jatuh sakit. Lepas tu dia masuk hospital. Tiba-tiba cek darah kurang, maka dia perlu kepada darah. Tengok-tengok orang hak yang boleh derma darah, hak yang sama dengan darah dia, kita je sebagai contoh. Kita sedang berihram. Adakah boleh kita derma darah? Boleh, tak ada masalah. Kerana mengeluarkan darah oleh orang yang berbekam, ia tidak merosakkan ibadat dia. Dia tidak termasuk dalam perkara yang perlu dijauhi oleh orang yang berihram. Sama juga
Rasulullah pernah berbekam ketika Rasul sedang berpuasa. Ini menunjukkan bahawasanya mengeluarkan darah ketika seorang itu sedang berpuasa, ia tidak membatalkan puasanya. Jadi orang yang sedang berpuasa kalau nak berbekam boleh, tak ada masalah. Ia tidak membatalkan puasanya. Dia tidak derma darah ketika dia sedang berpuasa, tak ada masalah, boleh. Ia tidak membatalkan puasanya, berpandukan kepada hadis ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bil baqi' wa huwa yahtajimu fi Ramadan faqala أفطر الحاجم والمحجوم رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. Daripada Shaddad bin Aus, seorang sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang lelaki yang sedang berbekam di Baqi'. Di asal Baqi', asal makna Baqi' adalah Baqi' al-Gharqad, perkuburan Baqi' hak yang ada di tepi Masjid Nabawi tu asal makna Baqi'. Tapi yang dimaksud dengan Baqi' di sini adalah satu kawasan yang lain. Bukan Baqi' itu sebab benda ni bukan berlaku di Madinah ni, berlaku di tempat yang lain. Baik, jadi maksud Baqi' di sini adalah satu kawasan yang mana kawasan tersebut bukanlah berada di Madinah. Dia pada asal Baqi' adalah di Madinah. Sebab itulah tak silap ingat Imam Syamsuddin Az-Zahabi mengatakan maksud Baqi' di sini adalah pasar, ada satu tempat yang lain, bukan di Baqi' di Madinah. Kerana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tempat yang lain. Okey, itu disebut oleh sebahagian daripada ulama lah. Jadi dalam bulan Ramadan, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah batal puasa orang yang berbekang dan orang yang membekangnya. Hadis diriwayat oleh 5 orang ulama hadis kecuali Imam Tirmizi. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibn Khuzaimah dan Imam Ibn Hibban. Jadi ceritanya bagaimana? Dalam bulan Ramadan ada 2 orang sahabat, seorang hak yang yang kena bekang, seorang hak yang tolong bekang. 2 orang. Yang mana Rasul tengok dia. Orang ni bekang orang ni, maka kata Rasulullah, orang hak yang bekang dengan orang hak yang kena bekang, kedua-dua batal puasa. Itu maksud dia, kedua-dua batal puasa. Baik, manakala hadis sebelum daripada ni Rasul berbekam ketika Rasul sedang berpuasa, ia menunjuk bahawasanya puasa tidak berbatal kerana berbekam. Imam Syafi'i dan majoriti ulama mengatakan bahawasanya yang dimaksudkan batal puasa orang hak yang berbekang dan orang hak yang kena bekang, kedua-dua batal puasa adalah pada awal-awal dulu, pada awal Islam begitu. Antara perkara yang membatalkan puasa adalah berbekam. Bukan setakat orang hak yang kena bekang, orang hak yang buat bekang pun, orang hak yang tukang bekang pun batal buat puasa. Kedua-dua batal puasa. Itu pada asal. Namun hukum ini dinasahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekang pada bulan Ramadan. Jadi hukum batal puasa kerana berbekang dinasahkan. Di sana ada hukum yang pada awal tidak boleh, lepas tu boleh. Antaranya ni, kerana hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa adalah hadis yang akhir berbanding dengan hadis yang Rasulullah kata batal puasa orang yang bekang, tukang bekang dengan orang yang kena bekang. Jadi kata ulama muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hak yang kata batal puasa kepada orang hak yang berbekam dengan orang hak yang tukang bekang, orang hak yang kena bekang saat itu adalah hadis tersebut dinasahkan hukum dia. Jadi mengikut pandangan majoriti ulama, termasuklah pandangan ulama mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya berbekam ia tidak membatalkan puasa. Dia sama juga derma darah pada bulan Ramadan, ia tidak membatalkan puasa. Cuma orang hak yang tukang bekang, dia dulu dia pakai macam kita kata pakai tanduk kubal, lepas tu dia sedut. Tapi kalau dia sedut saat itu masuk dalam darah dalam mulut dia, tertelang darah tersebut, maka batal puasa. Begitu juga orang hak yang kena bekang, apabila kita bekang pada siang hari Ramadan, lepas tu kita tak makan, kita tak minum, kita buang darah pula, jadi tubuh dak agak. Jadi apabila tubuh dak agak, sampai masa dak agak sangat, akhirnya kita makan,
walaupun kita makan secara terpaksa dah kena makan dah agak sangat, maka makan saat ni tu, minum kerana kita dah agak sangat, ia membatalkan puasa kita. Itu jelas. Itu jelas. Jadi bukan setakat orang bekang saja, bahkan selain daripada orang bekang sekalipun, kalau dah agak sangat sehingga kan tidak boleh meneruskan ibadat puasa, terpaksa dia kena makan, terpaksa dia kena minum, maka perbuatan makan dan minum dia saat itu ia membatalkan puasa walaupun ia dilakukan secara terpaksa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala awwalu ma kurihatil hijamatu lis-shaim anna Ja'far ibn Abi Talib ihtajam wa huwa shaim famarra bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala afṭara hadhan ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم. Maksudnya daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan bahawa mula-mula kisah berbekang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa ialah ketika Ja'far bin Abi Talib sedang berbekang di bulan puasa bersua dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Rasul nama dia Ja'far bin Abi Talib. Dia sepupu kepada Rasulullah, abang kepada Sayyidina Ali. Dia berbekam. Maka apabila dia berbekam, maka baginda bersabda, kedua orang ini yang berbekam dan yang dibekangnya batal puasanya. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi rukhsah, memberi kelonggaran, mengharuskan berbekam bagi orang yang berpuasa. Anas radhiyallahu taala anhu pernah berbekam saat sedang berpuasa. Hadis ini riwayat Imam Ad-Darqutni, yang mana Imam Ad-Darqutni menilai hadis ini sebagai hadis yang kuat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Insya-Allah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang, dan kita berdoa kepada Allah agar perbincangan kita pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita dapat mengambil manfaat. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.